نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, barisan Imam dan Bilal, Tuan Pengurusi barisan dan Kuasa Masjid Keindah, seterusnya tuan-tuan puan muslimin muslimat, datuk-datuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama yang menjadi asbab untuk kita mendapat naungan arasy Allah di padang mahsyar kelak, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di Pakistan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Dan sememangnya hakikat hidup ini adalah untuk menghadapi ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan kami uji kamu dengan perasaan lapar, takut, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan tanam-tanaman dan kematian. Maka beruntunglah barang siapa yang sabar. Hakikat hidup ini adalah untuk menghadapi ujian. Orang yang berhadapan dengan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia peluang untuk ditingkatkan dirinya di hadapan Allah taala. Orang yang tak lepas ujian, maka dia kena duduk ujian itu. Hanya orang yang tak lepas SPM lah yang akan bercerita pasal SPM. Bila SPM? Macam mana SPM? Susah tak SPM? Tapi bila dia dah habis SPM, dia tak cerita dah SPM. Lantak lah, apa nak jadi-jadilah. Maka dia akan cerita STPM pula. Macam mana STPM? Bila STPM? Susah ke STPM? Orang yang dah lepas STP tak cerita dah STP. Dia cerita degree. Susah ke degree? Macam mana degree? Apa subjek dia? Belajar kat mana? Orang yang dah habis degree akan cerita master pula. Begitulah hakikat ujian. Bila Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian dalam hidup kita, tuan-tuan, berarti ada silibus yang dia nak ajar kita. Kalau kita sakit, Allah nak ajar kita dia Maha Penyembuh. Bila kita miskin, Allah nak ajar kita dia Maha Kaya. Bila kita seorang-seorang sempit, sedih, Allah nak bagi tahu dia dekat dengan kita. Inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mintalah, aku dekat dengan kamu.
Tapi sayang bila manusia diuji, dia banyak mengadu pada makhluk, pada manusia. Yang mana orang yang dia mengadu itu sendiri pun banyak masalah tak selesai. Kenapa tidak diadu kepada yang maha kuasa, yang maha dekat, yang maha penyembuh, yang maha segala-galanya. Dia yang datangkan hujan dan dia yang akan ambil balik. Jadi tuan-tuan dan puan, maka manusia yang berhadapan dengan ujian, maka Allah nak tengok siapa? Wa basyiris sabirin. Allah nak tengok siapa yang sabar. Contohnya kita beli tebikai. Tebikai tawar pula tu. Kita pun bagi dekat isteri, isteri dapat tebikai. Dia potong-potong, dia hidang tawar. Dia pun kata dekat suami, abang kenapa hilang? Kenapa beli tebikai tawar? Saya nak yang manis. Awak ni tanyalah orang kedai dulu. Susahlah saya macam ni nak hidang kat tetamu yang kita nanti-nantikan ni. Besan ke siapa-siapa lah, tetamu istimewa, dah tebikai tawar. Maka suami pun dalam keadaan kesedihan lepas kena marah tu, dia pun pergilah ke kedai. Tanya orang kedai, wahai tuan penjual tebikai, janganlah scam saya. Tebikai tawar, kenapa jual tebikai tawar? Tebikai manis lah sepatutnya jual, jangan tipu. Maka penjual tu pun kata, wahai tuan pembeli, saya pun sebenarnya memang nak tebikai yang manis, tapi mana saya nak tahu tiba-tiba dia jadi tawar. Macam ni mana saya nak tahu. Minta maaf ya. Tak ada maaf, tak ada maaf katanya. Marah dah dia, duit dah habis ya. Jadi maka pekedai pun pergi jumpa pemborong. Wahai tuan pemborong, scammer katanya, janganlah scam saya jual tebikai. Saya nak tebikai yang manis tau. Habis orang datang kata tebikai tawar. Bukan seorang, 10 orang pula. Jangan menipu, boleh tak? Kalau nak tipu pun jangan jual tebikai, menyusahkan saya. Tuan pemborong pun tenung. Saya ni pun sebenarnya tuan nakkan tebikai yang manis. Mana saya tahu tebikai saya semua tawar. Jangan bagi alasan Maka pemborong tebikai pun rasa resah dan bersalah, pergi jumpa peladang, pekebun. Wahai tukang kebun, janganlah menipu, hidup-hidup lagi awak tipu saya. Tebikai tawar. Yang kali kalau nak tanam tebikai, tanam tebikai manis. Apa kata pekebun tu? Jawapan yang sama je. Saya sebenarnya pun nak tebikai yang manis, takkan saya nak tebikai yang tawar. Nantilah saya tanya Allah. Jawapan dia tak ada lah. Mana nak tanya pula. Allah datangkan tebikai pada pekebun, pada pemborong, pada peruncit, pada suami, pada isteri tu. Allah nak tengok siapa yang sabar dalam menghadapi tebikai yang tawar. Sebab itulah takdirnya. Yang dia marah hari tadi, yang isteri marah suami, suami marah peruncit, peruncit marah pemborong, pemborong marah peladang. Dia marah siapa sebenarnya? Dia marah kepada zat yang memberikan takdir itu, iaitu Allah. Berani dia nak marah. Jadi bila takdir itu datang tidak selari dengan apa yang kita nak, maka sebenarnya itulah yang terbaik, kehendak yang memberikan takdir itu, iaitu Allah. Sebab itu bila takdir tidak senari dengan apa yang kita mahukan, pilihlah untuk terima seadanya dan bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Dia panggil berdamai dengan takdir tu. Berdamailah dengan takdir, kerana apa yang berlaku itulah yang terbaik, kehendak yang maha agung. Bila kita minta dapat apa macam apa yang kita nak, maka kita berterima kasih pada Allah sebab kita dapat. Dan bila kita minta tak dapat seperti apa yang kita nak, 2 kali terima kasih pada Allah. Sebab Allah nak yang lebih baik. Bukan tak dapat, dapat yang lebih baik. Kalau kita bernazar,
dapat apa yang kita nazar, kita tumbang kambing. Tapi bila kita bernazar tak dapat seperti apa yang kita nak, tumbang 2 ekor kambing. Lagi champion dan terkejut orang kampung, right? Kata anak street A baru tumbang kambing, ini anak street B pun tumbang kambing. Itulah yang terbaik. Allah nak yang apa yang terbaik. Ini tahap tasawuf dia tinggi, kata tuan, tinggi. Boleh tumbang 2 kambing pula bila tak dapat. Jadi bila berhadapan dengan ujian, maka selalulah pilih sabar. Marah-marah tak akan selesai masalah, sebab Allah yang tentukan takdir itu. Marah-marah nilai yang paling rendah. Kita bicarakan orang yang merdeka, kata Rabi' bin Amir, ketika dia bercakap dengan Maharaja Parsi Rustum sebelum peperangan Qadasiyah berlaku di antara umat Islam dan Parsi. Maka Rabi' bin Amir berjumpa dengan panglimanya. Apa dia kata? Kami ini kaum untuk mengeluarkan manusia daripada penghambaan sesama manusia kepada mengabdikan diri hanya kepada Tuhan manusia, iaitu Allah. Orang yang merdeka yang pertama, dia nampak Allah di sebalik semua yang berlaku. Itu merdeka. Orang yang terjajah, dia nampak problem adalah masalah problem itu sendiri. Dia tak nampak siapa yang mendatangkan ujian. Kalau dia nampak Allah yang datangkan ujian, Allah yang bersifat maha penyayang ini, maka dia tak akan nampak itu satu masalah. Dia akan nampak itu sebagai hadiah. Sebab daripada zat yang maha penyayang. Sayangnya Allah Ta'ala pada manusia lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anak lalu berjumpa balik. Sayangnya ibu pada anak. Cuba tanya ibu di belakang siapa tak sayang anak. 2 tahun MCO tak jumpa anak. Sekali anak balik, semua lauk ada. Ada udang, ada sotong, ada ikan keli, ada ikan kelam, semua ada. Kambing, daging. Suami tak dapat tu. Suami pun makan pun kedai je. Lapang-lapang makan kedai. Ni anak saya ni. Anak dia punya. Memang isteri dia sayang anak lebih lah, selalunya begitu. Kalau cucu, lagi dia sayang. Kalau suami jatuh katil, cucu jatuh belah sini, suami belah sini, dia selamatkan siapa? Saya bagi jawapan, cucu menibuk lawak ni, itu cucu saya jatuh, tapi saya jatuh dulu, pada luka. Eloklah awak jatuh. Katil dah kecil, sibuk, duduk depan. Sayang kepada anak selalunya lebih. Tetapi kata Nabi SAW, sayangnya Allah pada kita lebih sayang lagi daripada situasi ibu yang kehilangan anak lalu jumpa balik. Allahu Akbar. Jadi kalau dah sayang macam ni punya level dah tuan, maka kalau Allah datangkan ujian, kita tak akan rasa itu ujian lagi dah. Itu adalah belayan. Sebab tu para Nabi hidup mereka diuji, tapi mereka tenang je. Sebab mereka anggap itu adalah belayan daripada Allah, sapaan daripada Allah. Macam mana Allah nak bercakap dengan kita tuan-tuan? Melalui ujian. Kalau para anbiya, Allah bercakap dengan mereka dengan wahyu. Lalu Allah Ta'ala bercakap dengan kita melalui ujian. Bahasa Tuhan tak sama dengan bahasa manusia. Bahasa Tuhan, kalau kita sedekah lagi sikit, lagi banyak harta, itu bahasa dia. Kalau bahasa manusia, lagi kita simpan duit, lagi kaya, itu bahasa kita. Fahamnya kita gitu. Penjajah datang, dia ajar kita begitu, simpan duit untuk masa depan. Sampai kesudah kita simpan duit untuk masa depan, masa depan tak pernah datang. Saya pergi jumpa seorang haji ni, umur dia 90, dia pergi beli rumah lelong. Bukan 90, umur dia 80, beli rumah lelong yang ke-60. Saya kata, haji banyak ni rumah haji 60 biji untuk masa depan. Berapa umur haji? 80. Depan mana lagi? Lagi depan. Depan cakap tu kan tak nampak lah jalan.
Banyak ni, bagilah kami yang budak-budak ni nak beli. Kalau haji dan duit main kilo je susah lah. Berapa kilo beg dalam itu? Ada dalam 8 kilo 3 kilogram berat duit dia. Kami dah tak ada duit, dia main cash, kaya lah, maksudnya kaya. Jadi masa depan, maksudnya dah sampai ke peringkat usia sampai begitulah, yang masih lagi nakkan kepada kecintaan pada harta ni. Jadi subhanallah tuan-tuan, cara Allah cakap dengan kita, dia datangkan ujian. Orang dari sudut dunia, bila kita simpan maka duit banyak, tapi dari bahasa Tuhan, lagi kita infak lagi banyak. Sama juga ujian ke dalam bahasa manusia. Kalau sayang, diberi hadiah, lagi dia sayang, lagi banyak hadiah. Tetapi kalau Allah yang sayang, dia bagi ujian, lagi dia sayang, lagi bertingkat-tingkat ujiannya. Jadi lepas ni tuan-tuan, apa juga ujian datang, sambutlah ia dengan open arms, dengan tangan terbuka. Ahlan wa sahlan wahai ujian, ini tanda engkau sayang. Tapi bukan mudah lah, bukan mudah. Macam mana tadi Nazar tak dapat tumbang 2 kambing, ujian datang kita senyum lah, alhamdulillah. Kenapa ya? Handphone hilang, alhamdulillah. Handphone hilang, alhamdulillah. Kenapa mak? Alhamdulillah. Handbag hilang, alhamdulillah. Handbag hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa panjang sangat tu mak? Ayah kau hilang, alhamdulillah. Kalau ayah hilang lagi dia suka. Seronok dia nak pergi Turki lah, nak pergi Vietnam lah. Bapak kau kalau ada kan dia nak ikut. Mak nak pergi dengan muslimat dia, dia sibuk ikut. Ada jenis orang lelaki dia tak bagi bini dia keluar, alhamdulillah ayah kau hilang. Ayah handphone hilang, alhamdulillah, tak apalah, nanti anak beli handphone. Ayah handphone mak pegang, astaghfirullahalazim. Kenapa mak kau pegang handphone ayah? Orang lelaki dia tak paling takut kalau handphone dia bini pegang. Jangan buka handphone tu, itu mesyuarat masjid semua tu. Mesyuarat masjid, bini tengok, astaghfirullahalazim, ini hikayat tak habis lagi, tersebutlah kisah. Orang lelaki kalau isteri pegang, mak kau tahu tak password ayah? Tahu ayah. Astaghfirullahalazim, ayah pergi tablik 3 hari ya. Terus hilang daripada radar. Pasal bini tahu handphone password. Ada yang lelaki gentleman, dia bagi bini dia pegang handphone. Awak tak percaya, pegang mana handphone saya? 3 hari pun tak apa. Rupanya suami ada handphone backup satu lagi sini. Patutlah yakin dan confident dia. Rupanya ada backup planning. Orang lelaki dia sentiasa dia backup, dia planning dia. Pandai temberang, kata orang ni mesti pandai temberang tu. Bagi dulu handphone, lepas tu memancing 3 hari. Rupanya ada satu lagi kat sana. Baik, jadi bahasa Tuhan adalah bila dia sayang, dia uji. Maka di saat kita uji, sedarlah dengan yakin Allah itu sayang. Orang yang merdeka yang pertama, dia nampak Allah di sebalik ujian. Yang kedua, kata Rabi' bin Amir, aku mengajak manusia, kami ini adalah kaum yang mengajak manusia untuk keluar daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Merdekanya seorang yang beriman, dia nampak akhirat, bukan dunia. Nabi ajar kita untuk pergi akhirat lebih awal, bukan dunia. Bagi penjajah, mereka menganggap kejayaan dunia adalah kejayaan segala-galanya. Walaupun terpaksa temberang, menipu, songlap, fitnah, yang penting masyhur. Itu dunia, itu barat, itu penjajah. Dia kata, it's not what we sell, it's how we sell. Walaupun benda tu tak bernilai, tapi cara jualnya bagus, boleh make money. Sebab tu sekarang ni dia semua pergi kelas marketing, how to market the product. Marketing. Produk tak bagus pun tak apa, yang penting pandai cakap. Itu temberang. Maksudnya pandai temberang. Marketing ni kalau salah tempat, dia dipanggil menipu, pandai menipu. Kena hati-hati tu. Dia promote testimoni. Produk tu dia tak promote sangat, promote testimoni. Macam mana kita bercakap, itu yang dia akan terpegun. Yakinnya awak, ya produk ni boleh kurus. Sapu dekat perut 3 hari hilang perut. Wah, hilang perut. Terkejut kawan tu.
Kakak tu pun beli satu dik. Boleh. Tak kurus pun dik. Akak sapu lah. Macam mana akak sapu? Gini. Oh, bukan macam tu sapunya kak. Pusing lawan jam. Pusing tawaf tu. Tambah elemen agama. Ya ke? Iya. Bagilah satu lagi. Nah, nombor 2. Pusing. Habis produk. Tak kurus juga. Tak hilang pun perut akak dik. Memanglah tak hilang akak sapu. Macam ni? Oh, dia kena pusing sampai berbuih kak. Oh, habis dah. Beli satu lagi. Beli kali ketiga. Kali ni dia betul-betul todoh. Tak hilang pun akaknya. Ada lagi. Maka adik tu, akak apa lepas sapu ubat akak makan nasi lemak lah. Mana boleh. Lepas sapu ubat ni jangan makan nasi langsung. Lepas tu akak ni pun bingung juga. Akak saya tu membuat badan pasal sapu ke pasal tak makan. Ada yang jenis macam tu. Ada yang jenis tukar harga. Akak harga dia ni, ini tanduk kerbau, sapu dekat lutut dia tanya. Kalau sakit lutut nanti sembuh. Satu ni saya jual 100. Tapi kalau akak beli 5, hari ni kalau beli 100 saya bagi 5 sen. Oh, dia mula-mula 100, tapi kalau beli 100 dapat 5. Kakak tu pun terpegun, beli terus. Ada 5 tanduk kerbau untuk sapukan lutut. Dah 2 tahun dia pakai, lutut tak kebah-kebah juga. Ada ekstra apa tu. Ada yang jenis jual seminar pun ada. Tuan-tuan, seminar saya ni bukan mudah, bukan murah. Satu seminar saya ni kepala 1,000. Tapi saya bagi tuan-tuan half price. Sebab Merdeka 500. Kita pun wow, murahnya. Daripada 1,000 jadi 500. Dia yang cakap, dia yang bagi diskaun. Kita pun wow, cara dia cakap tu menyebabkan kita push. Tapi tuan-tuan, kalau beli hari ni 500, boleh bawa 2 lagi kawan. Jadi maksudnya 500 boleh bawa 2 kawan. Maksudnya seorang 125-30. Murahnya ya Allah. Tapi cepat sebelum kita punya kelas ni habis baru boleh dapat tu. Padahal harga seminar tu RM30 je, tapi dia markup sampai 175 satu kepala. It's how we sell kita. Hati-hati. Dalam kejayaan agenda orang yang tidak beriman adalah memiliki harta yang banyak di dunia, maka itu berjaya. Tetapi dari sudut Islam, harta yang banyak, kekayaan, kebahagiaan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah itu kegagalan, kesakitan, kesedihan, keperitan, kegagalan yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala itu nikmat. Kena faham semua. Kejayaan, kebahagiaan, kekayaan yang menjauhkan kita daripada Allah itu istidraj. Kesakitan, keperihan, kepeditan, kesedihan, keperitan yang menyebabkan kita dekat dengan Allah itu nikmat. Jadi orang beriman dia tidak kira berjaya dunia, jaya akhirat. Walaupun dunianya sedih, dunianya gagal, dunianya hancur sekalipun, tapi kalau itu membawa erti mendekatkan ia kepada Allah, maka itu adalah kejayaan dari sudut pandangan Islam. Barat dia datang, penjajah datang, dia tak boleh kalahkan kita main badminton. Sebab kita champion badminton, maka dia ajak kita main pingpong. Kita yang pandai main badminton langsung rasa tak pandai main. Kita memang tak pandai, awak memang bodoh. Kita tak pandai main pingpong, kita pun main pingpong. Padahal kita jago main badminton, patut main badminton lah. Dunia ni adalah platform badminton tu tadi. Dunia adalah platform. Seseorang itu akan nampak hebat bila ditunjukkan kemahirannya di platform. Seorang tukang masak akan nampak hebat dia memasak bila dia dapat dapur. Kalau dia dapat kereta dan spana, dia pun tak tahu apa nak buat.
Seorang mekanik akan nampak hebatnya bila dia pegang spana, pegang screwdriver, bawa dapat kereta sebiji, jadi macam-macam. Tapi kalau dia pegang kuali, dia pun bengong. Macam mana aku nak buat ni? Aku mekanik tapi pegang kuali. Dia tak boleh sebab salah platform. Orang beriman, platform dia adalah akhirat. Kalau dia berada di dunia, memang dia akan selalu dia salah. Macam mana aku nak champion dunia kalau platform orang beriman yang Nabi ajar adalah akhirat? Orang yang tidak beriman, dia langgar je semua. Halal haram, dia sapu je. Riba pun dia nak, solat pun dia nak, jual arak pun dia nak, semua dia nak. Sebab apa? Yang penting pemilikan harta yang banyak. Bagi orang beriman, lagi saat dia nak mati, lagi banyak dia kena sedekah. Lepas harta lepas. Kan tak sama tu. Tak sama orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman lagi nak mati, lagi simpan harta. Berapa banyak harta Queen Elizabeth yang anak dia nak warisi 500 juta ke apa dah. Itu harta yang dah ada lah, yang masih lagi banyak, belum hitung banyak. Bagi orang yang tidak, orang yang beriman, lagi nak mati, lagi tak ada harta lah. Macam mana Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sayyidina Umar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bapa mati dulu macam mana? Aisyah kata, wahai Amirul Mukminin, di saat bapa aku mati, bapa aku ada sehelai baju dan seekor binatang tunggangan. Sehelai baju dan seekor binatang tunggangan, seorang khalifah. Apa kata Umar? Wahai Aisyah, sesungguhnya bapa engkau betul-betul telah meletakkan satu martabat yang sangat tinggi. Betul-betul kami susah nak ikut. Sebab khalifah, cerita khalifah, lepas tu ada satu baju. Kita belum khalifah, kita baru khalifah tahlil je, tekong tahlil, tapi baju khalifah juga, khalifah tahlil orang panggil. Kalau tahlil je, saya lah ustaz. Baju penuh, jubah. Sama orang perempuan pun baju penuh, tudung kuning, baju kuning, kain kuning, handbag kuning, satu almari. Tudung biru, baju biru, kain biru, satu almari. Tudung hijau, baju biru, satu almari. Penuh almari, warna je. Lepas tu jenis pula tudung mawar, tudung bawang, tudung semua ada. Tudung bawang ada. Dia baju ni 6 bulan kalau kita tak pakai dah boleh let go lah. 6 bulan je limit. Baju tu 6 bulan kita tak pakai, maksudnya apa? Memang tak nak pakai dah pun, buang. Ataupun sedekah. Kalau di barat, dia jual baju off season. Habis je season summer, jual. Habis season winter, jual. Kita pula ambil buat bandel. Pening gitu. Bandel-bandel tu semua baju off season lah. Baju-baju yang orang barat dah tak pakai dah. Lepas tu kita pula beli. Kita beli simpan sampai mati je. Penuh baju. Ya Allah, banyak baju. Banyak baju. Sedangkan sepatutnya baju kita lepas. Baju off season je lepas. Sebab kita tak ada season tu simpan. Tak ada season tu tak Malaysia. Dia kira season dia season hujan, banjir. Hujan, banjir, jerebu, itu season dia. Season lain tak ada. Kalau yang ni ada musim panas, musim sejuk, musim terpujuh lah apa semua. Jadi Nabi ajar gelanggang orang beriman untuk bersedia untuk take off. Gelanggang orang beriman adalah buat persiapan untuk naik kapal terbang dan dipaca gerak. Pergi mana? Pergi ke syurga. Orang yang beriman, orang merdeka yang beriman, orang beriman yang merdeka, dia akan anggap mati itu adalah pintu ke syurga. Jadi dia tak ada benci mati itu. Sebagaimana bencinya orang yang tidak beriman kepada kematian. Bagi orang beriman, mati itu adalah satu pintu je nak masuk syurga. Jadi mereka tak akan nampak mati itu sebagai masalah ataupun benda yang musibah. Bahkan mati itu adalah proses yang mesti dilalui untuk ke syurga. Sampalah dengan ujian lain. Kalau mati ini adalah ujian yang paling tinggi. Yang lain-lain itu dia tak sabar. Sebab itu adalah anak tangga kejayaan. Ujian adalah anak tangga kejayaan bagi orang beriman. Kerana Nabi ajar dia untuk berjaya akhirat.
itu beriman yang merdeka. Yang ketiga, kata Rabi' bin Amir, orang yang merdeka bukan sekadar akal dia nampak Allah, bukan sekadar jiwanya merasai akhirat. Yang ketiga, kata Rabi' bin Amir, aku mengajak kamu untuk keluar daripada kezaliman pegangan agama manusia kepada keadilan Islam. Orang yang merdeka, dia mampu menegakkan syariat, adilnya syariat dalam hidupnya, menegakkan syariat dalam diri dia. Dia mampu solat on time, dia mampu puasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dia mampu bayar zakat, dia mampu tunaikan haji, dia mampu meninggalkan maksiat, dia mampu buat. Sebab apa? Sebab dia insan yang merdeka. Orang yang merdeka ni, dia mampu melaksanakan ibadah itu, kewajipan, dan dia boleh ajar orang lain pula buat. Jiwa yang merdeka ni jiwanya hidup, lalu menghidupkan jiwa yang mati. Orang merdeka, dia macam kita sangkut dalam jam lah. Kalau kita sangkut dalam jam, kita daripada Sungai Besi nak pergi ke Ampang Jaya, jam yang arah tu. Tapi kita orang yang merdeka, kita tahu dah jalan nak pergi ke Ampang Jaya, kita ikut jalan dalam, sup sampai. Ikut lekas ke, ikut Aklih ke mana-mana lah, yang penting sampai. Kita tak ikut MRR tu pasal jam. Sebab apa kita boleh banyak jalan? Sebab kita jiwa yang merdeka, kita tahu jalan. Orang yang merdeka ni, dia tahu jalan, lalu dia work the plan. Dia plan and work the plan. Itu orang beriman yang merdeka. Dia rancang nak hafal Quran dan dia buat hafalan Quran. Jangan jadi orang yang dijajah. Orang yang dijajah, rancang pun tak guna. Kalau dah rancang pun tak ada nilai. Bahkan orang yang dalam penjara, tak rancang pun macam mana nak buat. Ya, orang yang dalam penjara nak rancang apa, perancangan dia pun tak berguna. Sebab dia kena duduk ikut perancangan pihak penjara. Orang yang bebas, dia boleh merancang dan dia boleh work the plan. Dia boleh bekerja untuk perancangan itu. Tapi kalau dia berakhlak seperti orang yang dalam penjara, tak erti nak beramal dan tidak merancang untuk mengamalkan syariat, maka itulah dia dipanggil dijajah. Dia tak mampu solat on time, dia tak mampu nak bayar zakat, dia terjajah dengan jiwa dia, dengan nafsu dia. Maka orang yang merdeka ni tuan-tuan, dia mesti ada sifat merancang. Merancang perjalanan pulang ke syurga. Orang yang balik kampung, dia rancang macam-macam baju. Kalau balik kampung, balik Kelantan contohnya, kenapa dia sanggup tempuh 18 jam balik Kelantan musim raya? Sebab nilai balik kampung tu tak boleh dibayar, dan dia sanggup bayar dengan kesengsaraan travel 18 jam. Tapi ada orang tak sanggup. Sampai kan ada kawan tu, dia dah bercinta dengan seorang gadis Kelantan. Dia tengok musim raya Kelantan jam, langsung tak jadi kahwin. Saya tak jadilah ustaz. Hari raya ya Allah balik 18 jam, mana larat saya. Sebab dia tak pernah balik, dia tak pernah travel jauh. Jadi salah satu kriteria nak pilih isteri, jangan pilih pantai timur, jauh. Cik, ini macam level jauh sangat fikir. Baliklah naik flight, janganlah sampai tak kahwin. Bolehlah kahwin tapi pantai timur mungkin panjang sikit lah, jauh. Suruhlah mak ayah dia pindah Kuala Lumpur, senang. Tapi dah sampai tak nak kahwin pula dengan kawan tu pasal jauh pantai timur. Dia duduk Kuala Lumpur, mak ayah dia pun Kuala Lumpur, nenek dia pun Kuala Lumpur. Dia tak pernah travel. Tadi dia stres pasal tak balik kampung. Setahun sekali punya stres pun tak boleh hadap. Apa namanya cinta ni? Cinta ni hadaplah semua tu, tak ada masalah. Jadi kalau balik kampung dunia, kita hadapinya dengan persiapan cukup rapi. Baju, butang baju kayu, samping, tudung, kain, kasut, sabun badan, sabun muka, sabun baju, sabun, semua sabun bawa. Orang lelaki tak apa, satu dia sabun, itulah muka, itulah rambut, itulah badan, itulah kasut, satu dia sabun.
Kalau dia tak bawa sabun tak apa, dia pakai sabun anak je. Alung kita share satu sabun, katanya ayah ke anak. Punya mudah kongsi sabun dengan anak. Abang pakai sabun anak, senang. Abang kan pakai sabun ni tak apa, nanti kan awak bising pakai sabun anak jelas senang. Persiapan balik kampung dunia pun begitu rapi, menjadi suatu kerugian yang amat dahsyat dan tidak munasabah langsung. Perjalanan pulang ke syurga tidak dirancang dengan rapi, tak ada perancangan pun. Tadi orang yang merdeka, yang menghayati semangat merdeka, dia rancang bila nak balik, ataupun macam mana keadaan aku nak pergi ke alam barzakh, yang membawa erti pintu masuk ke syurga. Ya. Orang yang tak merdeka, yang terjajah ni, dia lari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah mati yang kau larikan diri itu tetap akan datang mendekati kau. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu di dalam binaan yang kukuh sekalipun, mati tetap akan datang. Jadi orang yang merdeka, dia ada kriteria dia. Yang pertama, dia merancang. Yang kedua, bersangka baik dengan Allah. Orang yang merdeka ni dia selalu husnudzan, bersangka baik. Kenapa dia nak bersangka buruk, sedangkan dia hidup ni pun Allah yang bagi subsidi. Lepas tu dia bersangka buruk pada zat yang memberikan subsidi itu. Tak mungkin berlaku. Kita kerja Petronas, jaga planta di Terengganu, Petronas bagi rumah, Petronas bagi kereta. Takkan kita nak bersangka buruk pada Petronas juga? Nanti kita rasa, oh hebat, dapat rumah, dapat kereta. Orang keliling Kelantan pun cakap, hebat dia, kerja company bagi rumah, bagi kereta, hebat. Kita pun akan cakap, hebatlah kita ni, sebab company tu bagi macam-macam. Kita tak akan bersangka buruk pada company, dan tak tergamak nak bersangka buruk pasal nikmat yang kita duduk ni terlalu banyak. Samalah kita dengan bersangka dengan Allah Ta'ala. Tak akan mampu kita bersangka buruk, tak akan mampu kita tidak redha dengan Allah, kerana nikmat kita terlalu banyak untuk dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Hanya saja orang yang tak nampak nikmat Allah seperti kelawar yang terbang. Kelawar ni tuan-tuan, bukan dia tak ada cahaya, tetapi dia terlalu banyak cahaya sampai dia tak nampak nilai cahaya. Orang yang tak pandai bersyukur pada Allah ni macam kelawar. Dah diberikan cahaya pun kelam kabut terbang. Tak ada cahaya memang dia tak nampak. Tapi bila diberikan cahaya dah kelam kabut tu pasal cahaya banyak sangat. Orang yang beriman patut dia tahu nilai nikmat walaupun sedikit. Orang yang tidak beriman, dia bersangka buruk, bahkan dia tidak menghargai nikmat yang Allah berikan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iman itu akan menyebabkan seseorang itu menzahirkan ketaatannya tindakan. Jadi bila kita sebut sifat orang yang merdeka, orang yang beriman yang merdeka, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mesti ada action. Action talks louder than words. Action. Apakah tindakan orang beriman bila dia yakin sungguh dengan iman bahawasanya mati itu pasti? Apa rancangan, apa planning, apa yang dia nak buat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun.
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam salat, menjauhkan diri dari perkara yang lara, mengerjakan yakni membayar zakat dan menjaga kesopanan. Ini action. Berjayalah orang yang beriman. Apa action dia? Pertama, solat khusyuk. Orang beriman yang nampak akhirat, yang bersangka baik pada Allah. Action dia apa? Tindakan dia apa? Solat khusyuk. Maksudnya tidak ada sebab dia tidak khusyuk dalam solat. Kenapa? Kerana solat itu adalah main job dia. Kerja hakiki dia adalah solat. Kita di pejabat ada kerja hakiki, ada kerja tak hakiki. Ada kerja hakiki mana penting. Kerja hakiki punya demand yang kena buat. Kerja tak hakiki delay pun tak apa. Tapi terbalik, kalau yang berlaku sebaliknya, maka kita tak betul-betul faham arti merdeka. Kita belum merdeka. Kita memang kena buat minit mesyuarat. Hakikinya minit mesyuarat. Jadi secretary of the company kena buat minit. Yang lain-lain event-event tu semua kita boleh tolak tepi. Sebab yang pentingnya minit settle sebelum board meeting. Kena siap. Tapi dah kelang kabut pula minit ni. Sebab mana decision tu semua kelang kabut. Jadi dia tak menguasai tugas hakiki dia sebagai secretary of the company. Contohlah, dia audit, maka dia kena audit setiap area of the company. Dia kena ada planning setahun, 3 tahun, dia kena audit. Itu tugas hakiki dia. Kalau company buat family day, buatlah family day. Tapi kalau dia mengganggu tugas hakiki, dia tak pergi. Sebab nak siapkan audit report. Contoh, siapa orang beriman? Kita punya main job adalah solat on time. Tapi kalau solat tak boleh on time, yang lain yang menyebabkan solat kita delay, yang lain itu letak tepi je. Solat dulu depan. Sebab solat itu tugas utama. Tapi kadang-kadang solat kita lambat. Solat zuhurnya pukul 4. Asalnya 4 suku. Jamak terus zuhur dan asar. Jadi tak boleh nak solat on time. Itu tanda apa? Tanda dijajah. Kalau tak solat langsung bertegur. Solat tak boleh on time, itu masih dijajah. Yang kedua kata Allah Ta'ala, wa'anil lahwi mu'ridun, menjauhi benda lara. Orang yang beriman, yang berjaya, benda lara dia tinggalkan. Itu main task dia, tugas utama. Benda lara saya tak judge. Benda lara ni tuan-tuan, benda mubah yang dibuat berlebih-lebihan. Benda lara ni dia belum sampai tahap haram lagi. Benda lara ni benda yang harus tapi lebih-lebih. Belum cerita benda haram. Benda haram patutnya tak boleh cerita dah, sebab selesai lama dah. Benda mubah yang dibuat berlebih-lebihan dipanggil lara. Apa dia? Sembang. Sembang 3 jam sembang, pokang sembang. Tapi sembang yang syar'i lah, yang okey. Sembang yang okey. Ladang saya dekat Kuala Kangsar tu macam mana? Oh, ladang tu sekarang ni banyak. Cerita ladang ada 3 jam. Panjang ladang. Tapi tak membawa apa-apa kesan. Benda lara lah tu dipanggil. Duduk tepi jalan, kira kereta dah pencet, nak buat apa? Duduk tepi jalan, kira kereta. Oh, ni Proton. Oh, Proton. Oh, ni lah Alza yang baru ni. Alza baru dia kira kereta. Saya tahu masa saya balik kampung, tanya mak buat apa tu? Tak tahu lah nak buat apa. Dah pencet ni tak tahu apa. Kira kereta. Mak saya beli tanah, dapat tanah di Kota Nama Kanan, Kuala Kangsar. Jadi kereta sikit yang lalu, yang Kota Nama Kiri yang banyak, Kota Nama Kanan kereta tak banyak. Selang 5 minit ciri-ciri kereta. Oh, ni lah kereta. Dekat Kuala Lumpur terlalu banyak kereta, balik kampung langsung tak ada kereta. Dia kira pening. Bagi orang yang beriman, benda lara ditinggalkan. Benda yang harus dilakukan berlebih-lebihan, maka itu lara. Macam contohnya tengok wayang. Tengok wayang, orang warung dia tak pergi.
Walaupun tengok cerita Martilau, dia ada level warak, syarak, warak. Warak ni orang yang extra mile, dia go extra, dia beyond. Orang warak ni dia go extra. Kalau dia jadi seorang pekedai, dia akan tanya, ni duit ni pada mana ni, beli banyak-banyak ni. Dia warak. Walaupun sepatutnya dia tak payah tanya pun, dia terima je duit. Tapi saya minta maaf lah, awak tokey judi, jadi saya tak boleh nak jual barang saya dekat tokey judi. Nanti kan awak guna duit saya berjudi ke, meraihkan orang dapat jackpot ke, saya tak nak lah. Ini nampak, orang warak ni dia ekstra jaga. Orang beriman dia kena ada one step atas sikit, warak. Warak ni dia tak imbau. Walaupun event tu event yang halal, tapi lawa lah ustaz, saya tak pergilah. Itu warak. Cuma warak ni kita tak boleh impose, kita tak boleh ajak orang. Warak tu untuk sendiri je. Warak ni sendiri. Kita tak boleh ajak orang untuk warak, bahkan kita tak boleh letakkan warak sebagai benchmark. Susah. Warak ni hanya untuk amalan sendiri. Maka orang yang beriman bukan sekadar solatnya khusyuk, berlarang ditinggalkan, zakat dibayar, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Jadi tuan-tuan, begitulah jadi kupaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Iman dan Kehidupan, dalam menentukan ada 7 orang beriman dalam pulang ke kampung namanya syurga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat sesama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aku lumada tasma'un, aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.